Okey. Selamat berjumpa lagi. Okey, kita sambung buat video untuk orang-orang yang tengok video tu saya tolong faham ni adalah apa-apa yang berlaku dalam keluarga saya dengan apa yang berlaku kepada saya. So sehingga kini saya pun tidak tahu siapa pembelut yang memerintah dan bagi arahan untuk orang-orang sekeliling saya, termasuk keluarga saya, ibu saya. Memang saya, tapi walaupun siapa pun anda, orang besar ke, menteri ke, orang keluarga besar Johor ke, ada tak sama yang saya lalui sekarang sehingga 44 tahun 44 tahun, bukan 44 hari, bukan 40 hari, bukan 4 hari, tanpa dibagikan kebahagiaan, diperangkap, dipergunakan untuk kegunaan sendiri. So adakah kalau ini berlaku kepada kaum Melayu, adakah ini dibiarkan seperti saya melalui derita tanpa mendapat keadilan? Kalau orang Cina mungkin orang-orang Cina tak biarkan sehingga derita sebegini dah sampai, memang dah ada rusuhan ke untuk mendapat keadilan untuk orang Cina sendiri. So seperti yang saya cakap, beritahu, memang ada orang Melayu bernama Makcik Aja, dan dia boleh dijumpa di Twitter atau Facebook, dan adiknya Adlin. Mereka memang berpelajaran tinggi. Saya pernah melihat dan membaca apa mereka menyatakan seseorang orang atasan dekat Johor, lepas tu dekat KL. So perkataan yang lucah, saya pun ingat, dia pun terperangkap macam saya, tapi kenapakah dia memakai perkataan dan ayat-ayat yang lucah, sedangkan tiada siapa yang peduli. Bukan saya bukan anti, bukan saya cemburu dengan dia, bukan saya sakit hati dengan dia, tapi memang apa-apa tindakan atau apa-apa kemarahan terhadap Makcik Aja tidak ditendang balik. So saya tahu semua kandungan rasa sakit hati Makcik Aja. So ini pula Polaris Lily Christian. So walaupun dia diselamatkan pergi ke Eropah, tapi setiap video klip dia menyatakan perkataan yang sangat marah, dan kerana dia Kristian, dia diselamatkan dan mempunyai kebahagiaan. Hidup Polaris Lily ancaman hanya bermula 12 tahun, tapi 21 tahun dalam masa 10 hingga 11 tahun sudah dibebaskan. Tapi tengoklah, sebagai seorang penduduk warga tetap Malaysia, India, tiada siapa yang ingin menolong saya ataupun mengambil perkara ini serius. Okey. Selepas dah nak bercerai, dah ada masalah, memang dari mula takkan orang kahwin 1 minggu dibagi anak adik ipar tanpa memberi kebahagiaan perkahwinan. So pergi langkawi pun saudara bekas suami saya, memang tiga-tiga seumur 29, saya baru 19, tapi mereka gembira, ambil foto, baring lah, tu lah, inilah, berseronok. Tapi saya pergi sebelah bekas suami saya untuk honeymoon Langkawi. Saya dikatakan apa, you ingat you banyak cantik. Dia marah-marah saya lah. So macam ni lah.
So inilah kehidupan dibagi untuk saya apabila memulakan kehidupan perkahwinan. So kalau nak beritahu hidup ibu saya, ayah saya memang kasta rendah. Ibu saya dikahwin, lepas tu 7 tahun dia memberi tahu selepas saya kahwin, bapa you lebih baik, lebih boleh dipuji, disembah. Kerana 7 tahun dia jaga saya dengan baik, bawa sini, bawa sana, sama keluarga, bahagia. So banyak cerita yang diceritakan tentang bapa saya oleh ibu saya. So ibu saya menyesal, dia kata memang you tidak akan hidup dengan bahagia kerana kahwin dalam seminggu. Bagaimana keluarga besar ini, keluarga yang besar ini, yang mula-mula mereka pun ada mula-mula kehidupan yang baru, kahwin, lepas tu mereka pun ada gembira, bahagia. So kalau mereka memandang balik kehidupan mereka, adakah mereka terima kalau hidup mereka dibagi sebegini? So memang hidup dia susah. Orang yang you kahwin itu tidak boleh dipakai, dikatakan macam tu. So tengoklah, ibu saya pun lahir 54 dibagi at least saya tidak menyatakan dia bahagia early after, tapi dibagi 7-8 tahun kebahagiaan oleh bapa saya. Kenapa anaknya dibagi kehidupan sebegini dengan arahan dan perangkap? Siapakah orang belakang ini? Tak malu ke dia? Adakah anak dia atau keluarga dia atau kenalan dia, family dia akan kalau dibagi kehidupan sebegini, adakah dia akan berdiam diri ataupun akan membuat sesuatu untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah pengeratan orang yang baru kahwin? So inilah, tidak siapa pun dulu lawan sama lawan, sekarang jadi kawan. So untuk kepentingan sesuatu mungkin kedudukan, mungkin sesuatu lah, tidak mahu menyalahkan. Semua orang ada keinginan. So untuk mendapatkan sesuatu saya tidak diambil tindakan. So okay, selepas dah nak mula divorce, saya kerja dekat U-Mall. Lepas dah lama kerja bank money changer, dirompak. Lepas tu dah mulalah diusir, dicabul. So saya sampai 3-4 kali report pun dengan bos. Bos tidak mengambil tindakan atau berbincang dengan pekerja-pekerja lelaki lain kerana saya seorang perempuan. So saya berhenti pergi Singapura. Saya dah katakan tak pandai, rokok pun tak pandai. Pergi sana dialau sampai seminit pun tak dibiarkan saya. Memang saya seorang saja dibuat sebegitu. Lepas tu orang pekerja dari China selalu komplain dia punya gaji $450. Saya tanya kenapa, why? Ada setengah ada cakap bahasa Inggeris kontraktor ditipu. Ejen itu menipu, menyatakan hanya untuk orang China hanya gaji separuh. So macam inilah, pergi tandas memang kita tahu kan, Singapura kebanyakan tempat saya kerja di Changi Airport Terminal B. So memang buang air besar, mereka pakai tisu. Saya tidak boleh macam tu. So, saya bawa mineral water, mineral penuhkan pergi tandas, tapi jalan pergi ke tandas tidak berair. Air saya tidak jatuh ke lantai. Tapi selepas saya keluar dari tandas, air dari bilik tandas saya yang saya masuk semua berair. So saya pun tidak tahu pergi mana-mana pun kalau mereka mengekori dan membuat sesuatu ke atas saya untuk dimarahi, diperangkapkan. So apa saya nak buat? So 9 hari terus bekerja. So manager dari Malaysia
dalam 28 ke 30 tahun dah menyuruh cepat dapatkan kerja baru kerana kontrak ini akan habis. So selepas nak ingin mendapatkan kerja dekat Cisco tidak berjaya, so saya pun berhentilah. So selepas itu kan saya dah dipengaruhi dengan alkohol. Walaupun 3 tahun 4 tahun dibagi untuk minum, saya tak pernah, kerana hidup yang tak bahagia. Saya tidak tahu untuk berbuat apa untuk berbahagia dengan suami, tapi kerana tidak tahu, itulah arahan anak dua yang bagi saya kahwin sama dia. So kerana saya dah mula minum, so saya dapat kerja dekat pub, pusat hiburan. So memang saya dah mula minum. 2013 dah mula merokok. So memang sebelum saya pergi kerja ke pub, memang hati berat, tidak pernah tahu cara. So perasaan saya macam akan dihina lah. Tapi selepas masuk, saya memang ada kawan, so dah mula gembira. Mula-mula pekerjaan memang saya ada order, saya tak ada masalah. So mereka tengok saya akan buat masalah sendiri kalau minum lah, akan buat masalah sendiri, gaduh ke, tengkar ke, macam tu. Tapi sehingga mereka tunggu 2 minggu tak ada apa-apa. So saya diarahkan oleh bos pub saya untuk mesti wajib untuk menerima order untuk ladies drink. Ladies drink itu adalah koktail dengan sedikit campuran alkohol. Gelas kecil RM30, gelas besar RM60. So gelas kecil komisionnya RM10, gelas besar RM20. So saya memang orang yang tak selalu nak mereka bazirkan duit dah. So budak pekerja lain, grow yang lain, memang mereka putih, cantik, walaupun lebih tua dari saya, memang cantik. Kalau muda dari saya, walaupun hitam, muda. So mereka, dulu saya tidak tahu, tidak mengetahui, tidak menyadari, itu adalah plan yang sudah sedia ada. Mereka akan dipanggil, pekerja-pekerja guru-guru lain akan dipanggil, dibagi order ladies drink dekat sini, lepas tu dekat sana seorang 4 meja 5 meja. Mereka tak minta sendiri, mereka tak minta, tapi panggil dan dibelikan. Tapi kerana saya sudah disuruh, diarahkan, wajib menerima tempatan order untuk ladies drink, so saya pun dengan segan, so pergi dekat meja customer. So saya minta, boleh tak minta satu ladies drink. So mereka ina saya tahu, bukan marah. You nak apa? Ladies drink itu kalau kita suka, customer akan belikan, bukan you sendiri mengemis untuk ladies drink. Saya sampai mata sudah berair. So saya pun ingat pickiness self seperti kerana semua tu cantik, putih. Hanya saya tinggi macam lelaki, badan tinggi macam lelaki, dan hitam, dan muka pun tak lawa. So mungkin takdir kita macam ni lah. Semua ada dipanggil sendiri dan dibagi order. Tapi baru saya tahu memang saya dihinakan, suruh dihinakan, sudah buat plan. So inilah mereka buat. So apa salah saya, kenapa mereka mau buat sebegitu. So nak beritahu, saya dah beritahu ibu saya atau anak-anak saya atau saya tidak dijual untuk menutup sesuatu jenayah dan kekejaman yang dibuat oleh sesuatu PA. So mereka membuat zaman ini dah menyatakan anak-anaknya sudah dijual oleh bapaknya kerana so ni so ini mungkin tak betul tak betul, langsung tak betul ini hanya untuk sekadar drama. So mereka teruskan kerana mereka dah tahu ini adalah bisnes yang
sangat baik dengan penipuan ayahnya menjual untuk hutang yang diminta dulu. So anaknya kena bayar. So mereka dari kecil kerana semua kerja keras kita, emas yang dibeli oleh ibu saya dengan kerja keras 3 tahun kerja dekat kilang papal Sungai Buloh, sampai kakinya tempang, asma, sesak nafas. Ada suatu ketika 4 hari ward dekat sudah kena stroke, kena diwardkan dekat hospital Sungai Buloh. So mereka dah curi banyak barang kemas kita. So mula-mula saya tinggal dekat rumah panjang. Memang ibu saya ada cincin berhuruf K yang design India 916. So ada lantai, ada subang, ada banyak lah, tapi yang saya dipakaikan inilah. So saya pergi rumah babysitter Kristian saya dekat Taman Medan. So dalam ada penyelesaian ada suatu penyelesaian faham kerana adik saya pergi makan rumah orang. Bukan saya sehingga kini perbuatan semua adik saya dikenakan dipukul. So adik saya pergi rumah orang makan. So rumah jiran belakang sudah memberitahu kakak Marian, anak kamu sedang mengemis untuk makanan dekat rumah orang-orang lain. Saya pun memang tak pernah pergi makan dekat sana. Saya hanya sehari saya tengok Sabtu kan kita pergi jual kuih bersama-sama. So saya kata, kenapa mereka panggil you orang isterinya dari India, citizen, warga negara India, dan suaminya adalah seorang pemandu taksi yang ada jawatan dalam MIC. So saya tidak kena mengena, saya tidak pergi makan rumah dia, saya tidak minta sedekah, tidak mengemis. Baru sehari mereka panggil adik saya. So saya pun tengok, saya tanya siapa. So untuk ni tidak kena mengena saya kena pukul. Dan memang dari kecil apa adik saya buat pun ibu saya akan memukul saya dengan tube os air yang warna orange. Kerana walaupun saya tak buat apa-apa, kenakalan dia, ibu saya marah nak pukul. Dia lari sana, naik tingkap, lompat sana. So dia dalam keadaan marah, sesak nafas. Tengok saya, dia pukul saya. Saya memang duduk setempat dah, walaupun tak buat jahat, tak nakal. Saya duduk saja, terima saja, nangis saja. Suara pun tak keluar. Memang macam ni sudah sudah banyak dia buat. So saya yang kena berasa. So inilah mereka buat saya sehingga kini kerana adik saya tersangkut sini sana. So okeylah, terima saja. So okey, lepas mengambil emas kita tidak diberikan balik cincin yang berhuruf K design India, rantai ni semua. Ibu saya menanjak balik, mana you punya emas barang kemas. Saya tanya rumah Kristian itu dia. Saya kata memang saya simpan dekat atas satu masa tu kita sudah berpindah ke Selayang. Ke Selayang. Depan adalah rumah Babas buat acar mangga semua Babas. So saya menyatakan memang simpan dekat atas, tiada siapa yang tahu, hanya saya seorang saja. So lepas tu mereka ada cerita kebelakangan mereka ceritakan itu semua dibagi oleh orang Cina. Hayo, siapakah orang Cina yang bagi design orang India Krishnan bapa saya? Siapakah orang Cina yang membagi mereka membuat elaan dengan menyatakan emas-emas itu adalah kepunyaan orang Cina. Alamak, siapa orang Cina tu? So macam ni mereka menyatakan sebegitu lepas mendapat tempat dekat rumah kebajikan 3 tahun segram baru RM18 dan 3 tahun tanpa mengeluarkan tag, semua baru tak pernah satu kali pun pakai. So 3 tahun punya emas mereka
3 tahun dia simpan sebulan sekali dia akan datang yang ziarah kita dekat rumah anak yatim dari Rawang. So 3 tahun tu dia tidak pernah menunjukkan apa dia buat dengan apa gaji-gaji yang diambil. So saya ada dewasa 15 tahun dan baru dia, bukan saya seorang, saya dengan adik saya. So saya telah menyatakan semua yang datang merampas barang kemas, gaji dibagi kerja 4 orang punya, dan gaji tidak gaji bersih pun tidak bayar separuh, lepas tu tambah 4 jam 5 jam gaji OT pun semua adalah hari jadi gandaan 4, 13, 22. Dan polis di dalam kes ini polis yang dalam kes saya Makcik Ajar dengan Polaris adalah Fuzi Arun. Dia pun dia memang sama-sama hari jadi dengan adik saya 4 hari bulan 5. So memang mereka yang selalu merampas emas-emas kita. So lepas tu ada orang cakap kita saya telah diserahkan kepada geng 04 oleh suami saya lah. So ada sekali memberi laporan polis memang kita 14 wilayah persekutuan 14 dan dekat tengah. So mereka menulis menerangkan dekat sana 04. Saya kata bukan 04, 14, tak 04. So mereka tidak mahu menukar. So memanglah orang-orang macam suami you sudah menjual you kepada geng 04. So inilah mereka buat dengan tipu mereka membuat sebegini okey. Dalam dulu masa mula-mula kahwin bagi RM10 untuk masak. Setiap hari akan dibagi RM10. Lepas tu lepas membeli barang-barang masak sehari tu kena bawa bil dengan duit baki walaupun tu 50 sen. Pada suatu hari yang saya beli mami sama aiskrim itu batang 30 sen. So suami saya minta itu resit untuk belanja hari tu. So saya pun bagi yang mana 50 sen dia tanya. Saya kata 50 sen saya beli mami kerana baru kahwin, sebelum kahwin baru keluar dari rumah anak yatim. Memang kita dah biasa makan jajan belum ada perubahan dalam diri saya. So dia marah saya, siapa punya duit, siapa punya kerja keras, siapa nak rugikan dia pukul saya tampar. So untuk 50 sen saya kena tampar. So masa tu saya ingat dan yalah dia kerja keras, pergi Singapura awal-awal betul mestilah ditanya kerja keras. So saya pun ambil sajalah positif, secara positif walaupun nangis secara positif saya ambil begitu So beginilah setiap kali apa saya minta, walaupun mengandung anak pertama idam untuk makan aiskrim so memang tidak dibeli memang sebeginilah selalu dimarah. Apa you datang dari keluarga orang kaya memang selalu kena you datang dari keluarga orang kaya ingat semua apa yang you minta kena beli So dia memang marah sebegitu. So selepas itu saya tak nak tanya. So masa mula-mula kita kahwin itu 2 tahun tak ada anak. Lepas ada anak, lepas ada 4 orang anak saja. Lepas dah 3 tahun 4 tahun dia paksa saya untuk minum So untuk mendapatkan kebahagiaan daripada dia. So saya pun dah mula minum Saudara dia pun tahu ada bukti dah lama dia paksa saya untuk minum saya tak minum saudara dia sendiri ada untuk bukti dia yang paksa saya untuk minum So saya pun dah mulalah keluar dengan laki lain lah, dah mula bantah. Sebelum itu dia ada saudara dekat Pasir Gudang saudaranya adalah pakcik adik kepada dia. Ibu dia ada 7 adik-beradik lelaki 7 ke 6 saya ingat. So satu daripada tu ada kedai mini market dekat Pasir Gudang Taman Mawar bernama mini market Money Candle. So nama pakcik dia adalah Krishnan. So dia punya bisnes memang dengan ikan dari pandan, ikan segar dari ambil beli dari pandan. Hari-hari dia akan turun pandan pasar pandan untuk beli ikan segar. So memang bisnes dia laris
Berapa dia ambil pun memang tak cukup. Dia ada rusa warna merah. Kenderaan rusa warna merah. So isterinya dari Penang dari Penang. So dia berasal dari Penang lah. So kakak kepada isterinya adalah ibu kepada saudara dia dekat Taman Mawar. Dia orang ada macam macam ibu pasangan itu pasangan lelaki itu dipanggil makcik So adiknya dikahwinkan untuk pakcik saya punya suami bekas suami So memang laris dia punya ikan memang laris orang suka beli sampai berapa dia beli pun tak cukup So dia memang kaya tau, memang kaya. Setiap kali isteri atau anak-anak dibelikan bukan beli emas kalau ada pendant pun pendant sebesar macam mangga mangga kunci So memang dia punya emas semua besar-besar. Memang orang India suka berat-berat beli berat-berat So dia beli untuk isterinya semua besar-besar, rantainya besar. So ada banyak barang kemas kalau isterinya hari jadi dia akan bawa kampung Pasir Putih orang asli dia belanja sampai 3,000 untuk semua keluarga untuk hari jadi ke untuk Valentine ke. So dia memang kaya. Saya ingat dalam 2000 ke 99 So malam tu adalah esok adalah hari Deepavali. So hari ni Eve untuk Diwali dia minum. So memang Deepavali memang ada order untuk ikan banyak memang hari tu laris kerana Deepavali So dia pun bawa pakciknya sudah mabuk ialah memang dah Eve untuk Deepavali dia bawa seorang Bangla yang muda dalam dalam 30-an untuk teman dia pergi ke Pandan untuk beli ikan semua. So dalam perjalanan kerana mabuk dia pergi melanggar lori yang diparking di tepi jalan raya highway Pasir Gudang So saya tak tahu 1 tan ke 3 tan sampai Bangla tu hanya patah kaki tapi dia dah jadi mental So kakinya semua aerial kakinya dipasang aerial So selepas itu habislah. Hanya dia seorang yang bekerja keras untuk menyara sehingga dah dikatakan banyak kaya sampai barang kemas semua banyak. So masa tu duit van dah musnah, dah total loss. Kedai tidak dibayar insurans. So kedai kerana tidak dijaga baik ada suatu hari saya dengan suami saya pergi saya tengok dia dengan saudara makcik yang suaminya aksiden. Dia punya kakak punya anak Suresh anak lelaki Suresh mengambil kamera dan merakam dari luar minimarket Manikandan dari kedai dia kerana pakcik dia sudah jadi mental dan kakinya semuanya dipasang dengan besi So saya tengok apa mereka buat So isteri kepada pakcik dia sudah got effort ada skandal dengan pekerja dari India. Pekerja tu macam memang handsome, putih, lagi muda. So saya tengok apa mereka buat mereka makcik sendiri mereka merakamkan perbuatan kalau memang betul-betul orang ingat suaminya sudah aksiden tidak macam dulu memang perangai dia cakap lucak, tuang kopi sampai tak boleh diharapkan untuk kehidupan suami isteri So mereka dah ada hubungan ke saya tak tahu tapi saya tengok mereka merakam mereka berpeluk dan adalah dengan rapat So saya tidak tahu siapa suruh buat ini merakam perbuatan mereka. So lepas itu dengan susah payah lama jugalah mereka menjaga kedai itu tanpa ada bisnes ikan So lama kelamaan dah bankruptcy, kedai tidak dibayar insurans, kedai ditarik lepas tu dikatakan saya dengar sendiri orang-orang
yang berdekatan menyatakan bisnes money content memang laris sampai mini market India Muslim yang dijaga oleh India Muslim, milik India Muslim. Mereka iri hati dan tidak boleh menerima kejayaan perniagaan orang India. So mereka membuat jampi sehingga kedainya, keluarganya jadi begitu diam aksiden. So inilah mereka buat. Lepas tu semua mas pergilah kerana untuk rawatan, untuk bayar duit rumah. Selepas semua barang kemas, selepas kedai ditarik balik, semua barang kemas sudah habis, mereka dikonvertkan ke Kristian. Saya bukan salahkan dekat sini siapa-siapa. Saya tidak salahkan. Kenapa sebelum itu tiada orang yang dari pihak lain, dari kaum lain ingin menolong dalam keadaan yang ada hutang. So selepas sudah habis barang kemas, tiada apa-apa yang tinggalan, baru mereka convert sampai hari ni yang mereka memang dalam Kristian. Bukan apa-apa sudah berjaya, bukan macam dulu sudah ada semua barang kemas. Ini network memang gila emas. Saya pun tak tahu. Orang susah-susah beli dengan kerja keras inginkan anak-anak mereka berjaya, dah besar mesti pakai dengan megah, bangga. So ibu saya pun bukan dia 8 jam kerja, kalau ada OT sebekal makan dia akan simpan untuk 2 kali untuk makan. So seperti itu dia bekerja keras selepas 3 tahun 4 tahun membeli emas dengan secepat sebegitu mereka. Dia pergi mandi sudah dicuri dari rumah, bilik rumah sewa dia. So selepas itu inilah mereka menyatakan anaknya sudah dijual oleh ayahnya kerana hutang. So pasal itu kena bayar. Suruh mereka datang depan. Siapakah VIP ini yang gila sangat usaha keras orang lain memang kecil tau. Mak saya tempang kaki, asma, TB, sesak nafas, stroke. Duduk yang kerja di panas, tempat panas, tak boleh tahan sampai 12 jam dia mau kerja untuk anak-anaknya, untuk di masa akan datang perkahwinan mereka akan dijalankan dengan bangga. Ini mereka buat setiap kali beli emas, setiap kali ada duit, setiap kali saya ambil gaji masukkan dalam bank finance, setiap itulah adik saya datang, pakcik minta duit. Untuk apa? Saya kata dari pagi pergi sekolah, datang balik makan, buat kerja sampai malam. Lepas tu you makan, tidur, sembahyang semua, you pergi tidur. Kenapa nak bayar? You kerja untuk tinggal dekat sana. Tak tahu, memang pakcik gopi minta duit. So dulu saya memang tak sedar. Setiap kali saya seorang saja yang tahu saya ada masukkan simpanan dalam bank. Setiap kali itulah diambil, setiap kali. So sekarang saya faham, orang yang tengok dari spy dari diri saya, setiap kali mereka tengok, mereka membuat satu rancangan dan mengambil balik dengan penipuan dekat mana pun. Masa perkahwinan saya ambil 20 kad perkahwinan saja. Dekat sana pun tak hutang, pinjam dari pakcik kedua saya 500 untuk pertunangan saya, itu pun sudah dibayar. Semua saya tidak ada hutang di mana-mana pun tiada hutang. So mereka menyatakan saya berhutang. So bodoh lebih baik pelacur lebih baik. Betul. Dikatakan kita ada banyak orang menyatakan pelacur tu you buat kerja pelacur lebih, mereka boleh disembah seperti tuan tau. Mereka merelakan diri, meletakkan diri untuk jaga diri sendiri dan jaga kalau ada jagaan di bawah mereka. Tapi ni nadua ini orang yang membuat pencurian emas ini siapa mereka? Dia memang gila. Barang kemas dia memang gila. Network ini orang yang curi memang gila. Sehingga pakcik kepada bekas suami saya pun emas-emas dia diambil sebegini. So mereka memang gila dengan barang kemas. Tidak, mereka
kesian sikit, berkemanusiaan sikit. Orang kerja keras, sampai saya dari pagi hingga malam 4 kerja 5 kerja sebegitu, tolong untuk menjaga kebaikan dan kejayaan adik saya. So selepas semua adik saya dia berkahwin dengan budak yang dijumpa dikenal dari Facebook, 12 tahun lebih muda. Lepas tu setiap kali ibu saya sebelum kahwin lah, bapa dia memang ada rumah sendiri, rumah teres, lepas tu rumah bawah salon, atas rumah kedai Masai. So kan saya kata selepas mengambil motor saya 11 bulan yang dibayar JMQ 2690, dia sudah hilangkan dekat JB. Dia minta saya pertolongan kerana pergi JB nak motor baru. Lepas hilang dia dah lari dengan girlfriend dia. So pergi sana, ada kala mak saya nak pergi tengok ibu, adik saya bawa. Dalam 2-3 hari yang dia akan balik, yang dia akan nangis. Saya pergi dari sini, memang dia pergi kan, pergi sana tengok pinggan mangkuk tidak dicuci lama sampai ada ulat sampai busu. So ini bukan budak tu yang buat, mereka ini network ini bagi arahan untuk membuli ibu saya. Sampai macam tu ke ibu mertua diperbuat? Adakah ibu sendiri dia akan diperbuat, akan dibuat sebegitu? So ibu saya datang balik yang dia menangis tau. Mangkuk tak tu cuci, ulat sampai busuk, banyak kotor rumah tu. Dia seorang budak perempuan. Mula-mula dia datang, adik you bawa dekat sini, yang dia tunjuk macam pandai buat kerja lah, perempuan yang banyak baik lah, dikahwinkan untuk anaknya. So sekarang saya pergi, dia buat sebegitu. Tengok adik you balik pukul 9 dari Singapura, suruh picit masaj kaki dia, suruh pergi buat Coco Crunch. Baru adik you baru balik dari kerja, dia dari pagi dia duduk dekat rumah, dia memaksa macam seorang pekerja. Adik you dilayan sebagai seorang yang takut untuk dia, apa pun dia suruh. So saya marah dia, cinta sama cinta, siapa pun tak marah dia, orang suami isteri, tak payah you masuk campur. So ibu saya cakap, so memang hati saya pun terfikir, kalau dia nak buat apa pun, ini seorang anak lelaki, walaupun saya yang jaga dia 12 tahun ibu saya, apa EPF lah, itulah, inilah, emas lah, kena loteri, semua dibelanjakan untuk adik saya. Adik saya memang percintaan pertama 8 tahun sudah jadi masalah sampai jalan Ipoh. Mereka mabuk. Adik saya ambil charger kereta, pukul ex-girlfriend dia. Lepas tu datang sekumpulan Melayu lah, ambil kayu dan memukul adik saya. Lepas tu dia balik sini. So masa tu sudah dia dalam perasaan patah cinta kan, sedih. Ibu saya memaksa saya ikut dia pergi ke pub. Saya kata dia dah mabuk lah, dia pergi mana entah mabuk, tak nak. Tapi adik saya cepat-cepat ambil dia punya beg, saya nak pergilah, macam tu. So ibu saya tidak mengambil berat tentang keselamatan seorang anak perempuan. Saya perempuan, tak mengambil berat walau apa-apa berlaku, apa dia akan buat. Tapi adik saya, saya dipaksa untuk pergi. So memanglah bukan kerana jelas satu tujuan saya pergi ikut adik saya kerana paksaan ibu saya, dia akan sedih. Dan satu lagi, dia adik saya. So pergi sana, dia buat hal sampai 5 tahun saya kena pukul. Memang dulu saya tidak tahu kenapa saya kena dibelasa. Memang mereka buat drama-drama ini sudah membuat setting-setting ini. Saya ingat kerana adik saya buat pasal itu, saya kena belasa sampai period, sampai letak kepala, sampai mata blue black. Tapi ini adalah dah ada plan untuk mereka. Hanya tempat macam pub, kalau mabuk boleh disalahkan diri saya, kalau walaupun tak buat apa-apa kesalahan. So boleh dibagi sebab kenapa dia dipukul, kerana dia mabuk.
ada buat. So inilah mereka buat. So dulu saya memang tidak tahu. So selepas itu selepas itu saya menyedari. So inilah mereka buat untuk memusnahkan implan dalam data memori dalam diri saya. Mereka memberi kerja dekat lain tempat memang tak dibagi. Walaupun pergi 30 orang 40 orang suruh dibuli. So sampai saya ingat kenapa mereka semua membuli saya, menjadikan saya marah. So saya pun buat apa? Saya berhenti. Saya ingat saya berhenti sendiri, tapi itu adalah paksaan mereka untuk saya buat sendiri. So selepas ada masalah yang akan ditanya kalau masa depan, mereka akan menyatakan dia sendiri yang berhenti, tapi tak. Inilah plan mereka. Kerana tempat-tempat kilang semua tidak boleh dibuat sebegitu kerana mungkin ada CCTV, mungkin ada supervisor lah, manager lah, tu lah, ni lah. So tempat macam pub tidak ada masalah. So dalam masa setahun adik saya, memang saya tidak tahu merokok. Adik saya pergi dengan kawan lain pergi beli ganja. Saya tanya, ni apa, rokok ke? Tak, dia kata ganja. Ganja tu apa? Saya memang tak kenal dengan bahan-bahan larangan ni. Ganja tu apa? Dia kata ini adalah sebuah tumbuhan herbal yang akan merelakskan, menenangkan fikiran kita, macam kita boleh happy sendiri. So saya pun ingat, ada ke macam tu? So dia bagi saya kata letak. Saya memang rokok pun tak pandai macam mana nak hisap. Macam mana saya bagi dekat dia dengan kawan dia, lepas tu saya balik dekat rumah. So inikah mereka buat. So apa pembulian dibuat ke atas ibu saya oleh bakal mertua dia, anak mertua dia, itulah dipaksa untuk anak saya membuat untuk saya. Setiap kali pergi kerja, 30 hari pun kerja, balik kerja malam, sana dah 30-40 orang bully saya, paksa saya. Mereka punya schedule untuk cuci tandas, mereka tidak pandai. Tapi saya dialau-alau, kena marah, itulah, dicacilah, dihinalah. Ada perkataan-perkataan yang mengkaitkan saya dengan kegatalan dengan lelaki. So ini semua mereka buat. Dah orang Bangla ada buat, orang Malaysia ada buat, semua jenis. Saya pun diam sajalah. Kenapa nak marah-marah? Biarkan sajalah. Kalau marah nanti ada masalah, ada nama yang buruk untuk kita. So saya pun diam saja. So balik dekat rumah 30 hari pun saya bekerja. Balik rumah, anjing sudah ada kutu. Ada kutu yang besar-besar. Saya punya anjing so kutu. Dia kena jaga, masak, buat kerja rumah. Semua buat sampai 2 jam pun tak boleh tidur. Van dah sampai, pergi naik balik. So macam ni lah kehidupan saya. Tapi budak teman lelaki yang pertama, anak saya, tidak, dia memang buat gangguan dekat depan. Van saya sebelum sampai, pemandu van adalah India, di convert dekat Kristian. Selepas dibagi kesengsaraan dan kesusahan yang terlalu suka, lepas tu dia menerima Kristianiti. So pemandu van itu dah sampai, dan pekerja-pekerja yang naiki van itu adalah sama tempat bekerja dengan saya. So saya mandi, siap, pakai baju, dah siap keluar. Sampai 12 motor, 10 motor tunggu dekat luar, brum bunyi. So saya pergi naik van, saya marah anak saya naik van, lepas tu saya dihina dalam van. Tengoklah anak perempuan, dah lah 18 tahun, dekat 17 tahun, kena 18 tahun. Ibunya kerja malam. Saya memang tanya kerja untuk siang. Memang plan mereka tidak mahu membagi saya kerja siang. Saya memang minta. Saya kata anak perempuan saya seorang dekat rumah, saya tidak mahu apa-apa masalah. So saya mahu kerja siang, mereka tidak mahu bagi. So lepas tu saya dia lah pergi kilang, dah lah pergilah, dah viral lah. Dia kata buat video lah, tu lah, susah lah orang buat macam ni. Tengok anak perempuan dibiarkan masa malam, semua lelaki dekat depan rumah macam rumah pelacur. Macam ni lah mereka membuat menghina saya. So saya pun diam saja. Apa mereka cerita pun saya memberitahu dengan nasihat dan dengan lembut, dengan sopan. Anak saya tidak mahu.
bukan tidak mau, dia dipaksa dibuat sebegitu. Kerana setiap kali ada bunyi pukulan, bukan saya memberi kebenaran budak lelaki itu untuk tinggal serumah dengan kita. Memang saya dibagi asma makan saya punya kerja dekat SPZ saya dibagi mangga kerana saya bekerja di pendalaman kelapa sawit tiada kedai sejuk, tiada orang so saya memang lapar. So Pak Abu dia ex military lah, dia bagi sebiji mangga untuk saya. So selalu lapar saya pun makan masa itu juga saya sesak nafas, lelah. Dah mula dari pukul 10 saya telefon bos saya, esok pagi 6 saja dia datang sampai badan panas 4 hari dah diwatkan dekat HSA. Anak budak lelaki itu sudah dibenarkan oleh anak, bukan dengan rela, bukan untuk kegatalan mereka seperti orang luar menceritakan ini plan yang dibagi yang mesti wajib buat So saya marah pun saya dah sakit marah pun larang pun dia ambil ada sekali boyfriend dia ambil pisau cucuk dekat sini, cucuk bawah ketiak sampai darah alih So macam ni lah koyak saya punya 90 yes. Bukan one string lah dia macam tiada tangan, tak ada lengan So macam ni lah mereka buat panggil polis kata ini masalah keluarga sendiri. Sampai budak tu pergi ambil saya punya bed untuk tidur tilam pergi bakar bubur petrol lah. So banyak mereka buat ada kala saya dengar bunyi dalam bilik macam ada kesusahan yang dialami oleh anak saya dengan nangis dengan ada tiba-tiba dia jerit pergi tengok sampai blue black dia punya badan semua kena pukul blue black. Saya marah walaupun dia jahat dia ikut semua perintah arahan orang jahat ni ni implan ni dua gini saya marah budak tu budak lelaki tu you rumah sendiri tak boleh duduk, ada kakak, ada pakcik, semua ada, you nak buat perangai dekat sini so, saya dah tahulah ada sesuatu kumpulan dua gaya yang memaksa so anak saya sanggup menerima semua kesakitan sampai lebam, sampai darah, sampai sini darah. So saya marah, anak saya perempuan ni memarahi saya, kalau you mau keluar, you keluar. So saya kata ini rumah saya tau. Saya marah budak tu. You cepat keluar, you ada keluarga sendiri kan, you keluar. Kalau tak saya telefon you punya keluarga. Dia kata ini rumah siapa? Ingat you rumah you Ini rumah saya. Ini rumah milik saya. Budak tu memberitahu sebegitu. Lepas tu saya marah, anak saya, you keluar. Kalau you mau keluar, you keluar lah dia memang tak bagi penghormatan yang baik Kalau you mau keluar, keluarlah perempuan. Dia apa pun buat saya terima, you keluar. So tengoklah ini akan berlaku dalam keluarga-keluarga lain atau keluarga-keluarga orang yang kuasa, ada kuasa orang polis, orang kerajaan. Ini anda biarkan saja tengok kesengsaraan ini sampai anak disuruh, anak remaja disuruh dipaksa untuk berhenti sekolah dalam form 4, dipaksa. Lepas tu dikatakan saya tidak layak membagi kebahagiaan dengan pembelajaran yang baik So dulu saya memang tidak tahu, sekarang saya selepas menyedari memang nak bunuh mereka tahu. Adakah ini ada tak mana-mana negara atau mana-mana orang luar negara, foreigner, ada tak berlaku sebegini? Sampai ibunya dibogelkan di kayalan hari aktif macam pick off weekend ditengok oleh orang Bangladesh, ditengok oleh pekerja tolak troli dari warga India. Semua orang ada dalam parking sampai tak ada baju saya antara dua kereta saya pergi sorok menutup badan saya dengan tangan lepas tu ditarik balik tanpa pakaian, dipijak sampai orang-orang lain tengok saya persembahan yang terlalu hangat Ada tak ini akan berlaku walaupun mereka seorang dari luar negara atau Bangladesh ke Indonesia ke Nepal ke orang-orang lain, ada tak pernah anda mendengar cerita sebegini?
orang yang tidak tahu malu, dikatakan berstatus tinggi, ada dari kedudukan atas. Saya pun sampai sekarang saya tidak tahu dari kedudukan atas, sampai pergi mana-mana pun, sampai saya pergi jumpa Tun Mahathir, pergi jumpa Datina Puan Asma dengan Datuk Anwar, dah cuba beberapa kali untuk berjumpa dengan keluarga Sultan, dan telah 10 kali lebih pergi NGO lah, balai lah, inilah, itulah. Berapa saya nak buat? Ada tak ini akan berlaku? Kalau orang luar negara, negara lain, kalau mendengar warga negara Malaysia dibuat sebegini, sekeluarga dibuat sebegini, dimalukan kalau oleh negara sendiri, ada tak kita malu tak? Mana kedaulatan undang-undang saya sebagai seorang warga negara? Pergi kerja dekat SPC, memang datang bulan saya memang buang tuala tu dengan kertas surat khabar. Memang saya dalam beg ada kertas surat khabar yang disimpan untuk kegunaan masa nak gunakan. Tengok tiba-tiba hari tu ada surat khabar 2 lai ke 3 lai. So nasib baik dari kecil ayah saya sudah mengajar 10 tahun punya surat khabar pun you masih boleh baca untuk meningkatkan pembelajaran you. So saya pun baca, tiba-tiba nasib baik saya toleh tengok keluar pasangan Agong, pasangan suami isteri Agong Pahang. Kalaulah saya tak menyedari, memang tak menyedari, bukan salah, tak menyedari, dengan cepat-cepat nak pergi tandas, nak buang. Kalau saya tak menyedari nak dua gitu yang meletakkan dekat sana, lepas tu buat apa? Lagi teruk kan? Lagi teruk kan mereka punya layanan untuk saya, bully, seksa untuk saya. Lepas tu mereka akan menyatakan keluarga Agong Pang dihinakan dengan membuang tuala menggunakan. Kalaulah saya dah tengok, kalau tak tengok, tak perasan, tanpa tidak tahu, mereka akan memblasa saya pun tidak tahu apa. So saya tengok siapa pun entahlah, mana-mana Sami ke dari India ke Indonesia ke, kalau saya dah pasti itu adalah orang ternama, orang kena hormati, saya tidak buat macam tu. Saya simpan, lepas tu saya ambil kertas saya sendiri pergi buat. So hari ni bila saya buat rakaman, so baru saya tengok dalam TikTok keluarga Agong pasangan Agong Pahang pun mereka terperangkap juga, sampai 12 tahun mereka tak ada anak, banyak keguguran, 7-8 kali keguguran, sampai kena riad di bilik lama untuk menimbang anak dengan melahirkan dengan selamat. So baru saya tahulah keluarga mereka pun terperangkap. Nasib baik saya dah tengok ini adalah orang Agong, orang kenamaan Malaysia. Kalau tak tengok, bila saya mengeluarkan apa yang mereka buat untuk memerangkapkan saya dengan kerajaan yang lain-lain, dengan orang-orang ternama terbesar. So mereka membuat ini. So apabila saya merakamkan, baru saya tengok latar belakang mereka, isteri mereka dah kahwin tapi dah 12 tahun anak keguguran, kena injek sini, kena injek sana, sampai yang kena jaga rapi, duduk selama setahun pun untuk melahirkan anak, kena duduk setempat riad bilik saja. So nasib baik ada orang sebegini, orang ternama sebegini mengeluarkan kebenaran perangkap mereka. Kalau tak, sampai hari bila-bila pun tak mungkin saya akan bukan terlepas lah, memang semua kebenaran saya sedang dikeluarkan. Mungkin saya dikatakan buat cerita untuk rekan semata-mata yang tiada benar. Siapa pun tak ada masalah macam ni, kenapa kita saja? Kerana orang kenamaan pun terperangkap. Nasib baik, terima kasih Agong Pahang kerana menceritakan, keluar pasangan ni menceritakan masalah mereka yang tiada anak, keguguran, masalah kesihatan. Kalau tak tahulah bila masa saya
boleh keluar dari ini. Satu perangkap saja. Ini yang kalau saya tanpa menyedari menggunakan surat khabar tu ini satu tanpa tahu, tanpa pengetahuan saya pun mereka akan terus membuli saya, menyatakan saya menghinakan sebuah keluarga besar. So saya akan datang balik. Terima kasih.